Hai, Assalamualaikum guys. Jumpa lagi dalam channel saya, Aidil Abdullah Vlog. Share dulu. Gurau. Okay guys, hari ni saya nak review sikit tentang Supremo. Okay guys, okay, depan saya ni ada Monoshock Supremo. Harga dia bawah 200, dalam 100 lebih je. Memang harga murah. So saya nak bagi tahu yang macam ni adalah Monoshock adjustable. Sekejap saya bawa keluar. Ini Monoshock adjustable. Kalau anda tengok dekat atas dia ada macam lock lock untuk spring, untuk tightkan spring. Okey. So far dah biasa, kalau jimat kos boleh lah guna nak jimat kos. So kalau anda dapat lihat dekat Monoshock ni, susah lah, sekejap lah saya bawa keluar je Jadi okey, kalau anda tengok dekat bawah ni ada tulis F dan S. Dia ada function kat sini. So ini selalunya lah kalau kita nak pasang, kita boleh je terus PMP masuk. So sebelum masuk, saya nak bagi tahu kat anda. Sekejap mana screwdriver saya? Sekejap. Okey. Sebelum masuk, macam tadi saya dah check. So kita check dulu dia punya putaran adjustment untuk ni lah, untuk rebound dia ni. Okey, ada stand atau setengah Monoshock dia ada yang bulat hitam tu, yang boleh pusing pakai tangan tu. Okey, sama je sistem dia. Kita tutup habis. Contoh dah tutup, dah habis. Okey, ni adalah habis. Ada dengar ni dah tak boleh pusing. Ni ada bunyi satu. Okey, kita kira ada berapa dia punya load untuk total lah, untuk semua sekali. Okey, kita kira 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 dan 17. Habis. Okey, ada 17 kali pusingan. So 17 kita bahagikan dengan 2, dia akan dapat dalam berapa 17 bagi 2. Aduh, fail lah kira. Okey guys, kita akan bahagikan dengan 2. So ada 17. So untuk tutup dia akan jadi 17 lah 17 bagi 2 bersamaan dengan 8.5 So kalau kita kira balik betul-betul, dia akan jadi, okey, macam ni adalah 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 juga okey. Ini adalah 17. So 17 bagi 2 adalah 8.5. So untuk kita dah tutup habis. Untuk plug in ke motosikal, biasanya saya akan buka separuh daripada total tersebut. So separuh tu adalah 8 ataupun 9 lah. So saya akan buka ke soft adalah 8. Okey. 1 2 3 4 5 6 7 8. Okey. So dekat sini saya akan pakai 8.
pakai 8, dan yang ni saya takkan ajar lagi. So saya akan suruh owner try duduk dulu, baru saya akan ukur berapa dia punya ketinggian. Sebab ketinggian dia akan berubah ikut owner. So sebab tu untuk dapatkan suspension yang baik, kita perlukan ketinggian yang sesuai dengan owner lah. So macam kalau korang pernah buat untuk monoshock yang korang lapit bush, sebenarnya bukan cakap tak elok kan, tapi sebenarnya tak baik lah lapit bush. Sebab spring ni dia akan jadi lagi kenyal. Spring ni akan jadi lebih kenyal, dan bila load dalam ni tidak berubah standard, kalau korang pernah buka spring ni, load dalam spring ni dia sangat lembut. So bila lembut, korang bounce dia, maknanya ada macam hentakan je, dia akan masuk, dan spring yang keras tadi tu, dia akan, yang grip tu dia akan masuk dan dia akan cepat tolak, dia akan pum, dia akan melantun. So kalau anda pernah lapik bush, memang anda akan rasalah motor akan beralun-ralun. Memang dia akan tinggi, kalau tengok dia akan tinggi, tapi bila kita tekan dia akan melantun terus naik. Itulah kelemahan dia. Bukan tak baik, tapi untuk jimat cross boleh lah. Tapi sebenarnya kalau boleh, bila dah leaking, jangan sesekali ubah. Dan spring ni ada dia punya kekenyalan yang khas lah untuk monoshock. Okey, untuk putaran lock ni, kalau anda dapat lihat di dalam ni ada trip Maknanya trip ni function dia, apa yang saya belajar dululah trip ni function dia, kalau anda nak adjust sesuatu trip, anda tak boleh adjust main tolak je lah. Maknanya keras main ikat je, sebenarnya salah. Okey, kalau sebenarnya adalah anda perlukan marking, maknanya anda buat satu marking di sini ataupun di sini, sebaris dan selari. Okey, maknanya dia dah ketat sebaris dan selari. Anda tanda di sini, maknanya bila marking ni anda ketatkan, pusingan dia, pusing untuk ketat dan marking tu bertemu balik dengan marking ni adalah 1 mm. Pusingan dia adalah sebanyak 1 mm. So 1 mm, kenapa dinamakan 1 mm? 1 mm bermaksud ketinggian di belakang akan naik 5 mm. Saya rasa anda faham sampai situ. Bila 1 mm anda pusing, ketinggian di belakang akan naik dalam 5 mm. So, bila berat badan anda adalah melebihi 100 ataupun 200, bila anda duduk, dia akan jadi tenggelam. Monoshock ni akan jadi tenggelam. So, anda kena ketatkan. So, untuk menjadikan dia keras, anda akan pusing ikut berat badan dahulu. Dan bila free dia adalah melebihi 5 mm. So, dan perubahan pada motosikal, bila 1 mm dinaikkan di sini, ataupun 1 mm dia diketatkan lah, maknanya dikeraskan 1 mm pusingan, bersamaan di belakang adalah 5 mm. Di belakang maksudnya daripada sudut ekor motor kita ke sweep arm akan naik 5 mm. Itu yang saya belajar lah. Sebab apa, bila suspension ni memang sangat penting lah. Macam MotoGP pun diorang amat titik berat kan. Okey, bila anda dah buat, anda dah rasa suspension ni cukup keras untuk set badan anda, dah cukup baik, anda perlulah ukur di belakang. Di belakang maksudnya di ekor, menggunakan tali tape ataupun apa-apa yang tepat lah. Maknanya biasa tali tape lah, tali tape tepat. Anda ukur daripada hujung sweep arm ke atas naik ke ekor. Contohnya di situ adalah 50 cm. Contoh, ini contoh tengok pada ketinggian motor. Macam RS dia berbeza, Y15 pun dia berbeza. Contohnya 50 cm di belakang. So anda freekan motor 50 cm, dan bila anda duduk dia tenggelam. Sekiranya anda duduk dia tenggelam dalam
bawah daripada 10 cm, contoh dia jadi 40, anda kena pusingkan lagi ni, pusingkan lagi, ketatkan lagi spring ni. So kalau anda faham, anda boleh cuba buat sendiri di rumah. Tak susah pun, tapi kalau anda dapat buat sendiri sangat memuaskan. Kalau boleh, bila motor ditegakkan, ada orang pegang motor, anda duduk, baru dapat ukuran yang terbaik lah. So pastikan ingat, kalau boleh anda beli apa-apa jenis monoshock pun, Supremo ke, Uma ke, yang ada adjustable ke, pastikan anda check dulu boleh buat dia punya rebound. Sebab kalau anda beli harga yang mahal 400, 500, 600 tapi tak tahu guna, suspension ni pun sama juga kan, baik macam pakai yang standard je, pasang terus kan. Suspension ada function tapi kita tak tahu guna. So sangat rugilah dekat situ. So hari ni saya nak pasang monoshock ni dekat motor ni. Kawan saya ni, dia hantar semalam minta tolong pasangkan. So saya akan pasang dekat sini. Sebab hari ni tak ada orang, so saya tak boleh nak review cara pemasangan dengan betul. InsyaAllah saya akan tunjukkan caranya lah, macam mana pasang, macam mana ukuran. Okay Okay guys, monoshock saya dah pasang. Saya dah pasang mono dia. Kotor motor ni, sekejap lagi kita pergi basuh Tak apa, kita belanja owner. Maknanya bila dia angkat motor bersih, dia seronok kan. Ok guys, kalau anda dapat lihat, saya ambil daripada ukuran di sini. So dari ukuran sini ke bawah sini adalah 45 cm. So bila kita load, maknanya bila sekarang motor dalam keadaan double stand, maknanya dia keadaan free lah. So bila kita turunkan double stand, kita duduk ikut load badan kita. Contohnya kalau macam motor ni dapat 45, so maknanya kalau badan ringan, dia nak lagi smooth, maknanya nak lagi lembut. Maknanya kita akan cari dia, bila kita duduk load, kita akan jadi ke 40, 44 ataupun 43. Maknanya dia kurang 10 mm lah. So maknanya kita akan cari dekat situ. Maknanya kita akan ubah dia. Maknanya bila kita turunkan double stand, kita duduk, kita naik kaki dua-dua, maknanya ada orang pegang. So bila kita ukur, dia akan pergi ke area 43 ke 44 lah. Maknanya bila kita duduk sekarang free adalah 45. Kalau anda dapat lihat, bila free adalah 45. So bila kita duduk, dia akan pergi ke 44 ataupun 43. Maknanya dalam lingkungan tu, kat situ kesesuaian kita. Kita boleh try kat mana kita nak. So bila kita pasang, kita cari dekat situ je. Maknanya 10 mm ni, dalam 10 mm. Ok, dah faham kat situ? Ok, pastikan anda buat macam ni. Sebab anda pakailah, macam mana orang cakap, monoshock yang mahal beribu pun, kalau tak tahu adjust, memang tak guna juga. Serius cakap. Pakai mono 1000 lebih, 800, tapi tak tahu adjust. Macam pakai mono original je. Baik pasang mono original je 100 kan. So saya berkongsi kepada anda cara-cara untuk adjust mono dengan betul. Ok, harap anda semua boleh buat sendiri dan faham. Kalau tak tahu, anda boleh tanya di ruangan komen. Ada masa saya akan reply. Dan tengoklah macam mana saya boleh membantu, saya membantu. So sampai di sini saja video saya kali ni. Cara-cara nak pasang monoshock adjustable dengan betul. Ok, sebelum terlupa, satu lagi, monoshock yang kalau anda tengok yang ada pump kan, yang ada botol. So yang ada botol, di atas dia ada macam satu nut yang boleh pusing. So itu adalah untuk rebound, dia juga. So paling banyak pun saya rasa dalam 13 pusingan kot. Biasanya saya akan tutup habis dan buka 3 ke 5, itu saja. So maknanya benda tu boleh adjust. Maknanya dah pasang semua siap, kita akan main kat situ, pakai 3 dulu,
try, tengok cornering macam mana. Kalau dia rasa berayun sikit, kita up ke 5. Macam tu. Tu cara dia. Okay guys, Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe channel saya, support saya. Moga apa yang saya kongsikan kepada anda bermanfaat dan boleh digunakan masa akan datang, walaupun tidak sebesar mana, tapi amat bergunalah untuk motosikal. Okay guys, Assalamualaikum.